Yang pertama ingin saya bacakan, ini kiriman daripada dari siapa ni Okey. Ini datang daripada Nur Matin. Katanya, Assalamualaikum Kisim. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nur Matin di sini, saya ni bertugas sebagai seorang food delivery lah. Dan saya ni mengalami satu pengalaman setelah saya hantar makanan daripada restoran makanan segera di Singapura pada pukul 1 pagi. Kisah ini berlaku di Jurong West. Saya ingat lagi nombor bloknya, tapi saya tak nak kongsi dengan Casey atas sebab-sebab privacy pelanggan saya. Jadi katanya di sini saya pun hantar makanan. Ini terjadi selepas saya menghantar makanan. Saya pergi ke blok ni lah, blok 3 angka dikatakan di sini, menghantar makanan. Setelah dah hantar tu, saya pun jalan lah pergi menuju ke lift. Sebelum saya pergi ke rumah tuan rumah yang pesan makanan ni, saya telah pun lalulah depan sebuah rumah. Rumah ni pintunya terbuka tapi gelap. Pintu terbuka, pintu besi tu, pintu pagar besi ditutup, pintu kayu tu dia buka, dan juga ruang tamu tu gelap. Tidak ada orang berada dekat ruang tamu. Dan saya lalu depan rumah ni, rasa meremang bulu rumah saya. Ini kata Nuwatin. Jadi ini merupakan dua unit barulah rumah pelanggan yang pesan makanan segera ni. Jadi saya dah hantar, dia pun dah bayar, saya pun jalan. Dan bila nak lalu depan rumah ni, tiba-tiba saya terhenti seketika tu. Sebab rasa takut rasa seram. Jadi dalam hati ni, kalau saya teruskan rasa perasaan takut, saya ada pilihan untuk turun tangga. Tapi rumah dia tingkat 9 kisi, siapa nak pergi turun tangga? Jadi nak tak nak saya teruskan lah. Saya terus lalu depan rumah yang saya lalu awal tadi. Sebelum tu saya lalu, saya tengok dalam tak ada orang, tiba-tiba rasa takut meremang bulu rumah. Kali ini sebelum saya lalu buat kali kedua, saya macam terhenti seketika. Terhenti dan terfikir, ni aku nak lalu tak nak ni. Sebabnya seram. Tiba-tiba rasa seram. Tak apalah, saya tawakal kisi, lalu. Bila saya lalu, entah macam mana lah Casey, saya ni tak sepatutnya tengok dalam rumah orang tapi kita dah terbiasa. Kalau kita lalu depan rumah orang, kadang-kadang kita akan tertoleh tengok dalam rumah orang. Dan saya lalu depan rumah yang sama, buat kali kedua, saya pun toleh dan memandang dekat ruang tamu. Kalau tadi ruang tamu tak ada orang kan Casey kan, yang ini saya nampak sekali imbas sekali pandang Casey. Saya nampak dalam ada 4 atau 5 perempuan tengah duduk, semua pakaian putih, pakaian putih, rambut panjang tutup depan muka, dan semua badannya tengah hayun kiri kanan dalam serentak. Ya Allah Kisi, tengah lalu jalan selangkah 2 langkah depan rumah orang, saya toleh tengok dalam. Astaghfirullahalazim. Kisi, saya terus lari pergi dekat lift. Masih terbayang-bayang Kisi, 4 atau 5 perempuan kalau tak silap saya duduk dekat ruang tamu. Ada sofa dan kemudian duduk semua, tutup rambut tu, tutup bahagian muka, kemudian badannya hayun kiri kanan. Saya tekan lift, cepatlah. Lift sampai tutup pintu. Dalam lift saya meremang ketakutan. Sampai dekat bawah, dekat motosikal, pakai helmet. 2-3 kali sebelum saya tonggang motosikal, saya toleh belakang. Kemudian bila dah lalu tinggalkan blok tu, saya toleh lagi belakang. Pendengar Ria 897, sampai dekat depan tu, dekat depan sebelum nak keluar daripada rumah ni, ada gantry kan. Saya masuk parking, ada gantry. Dekat gantry tu saya kena slow down lah. Bila slow down tu, saya boleh toleh atas lagi pula, kata Martin. Saya boleh tiba-tiba toleh atas. Dan dekat atas tu saya nampak dekat tingkap. Saya tak tahu rumah yang sama ataupun tidak. Saya rasa mungkin yang sama Casey, sebab posisi saya cuba ingat balik, kemungkinan rumah yang sama. Saya nampak ada orang tengah menjenguk daripada tingkap, dan saya tahu dia sedang memerhatikan saya. Saya berdesut tunggang motosikal sampai dekat restoran makanan segera. Saya duduk dan takut pada malam tu untuk buat lebih banyak lagi delivery services. Tapi itulah, nak tak nak terpaksa lakukan sebab nak duit. Jadi itulah pengalaman daripada No Martin, khas untuk anda yang sedang mendengar. Seram Lalu
Pertama kali lalu, rasa meremang. Kali kedua, firasat kata jangan lalu. Tak kisahlah, lalu je lah. Pandang dekat dalam. Anda bayangkan ruang tamu yang gelap, ada 4 atau 5 perempuan tengah duduk dan masing-masing sedang hayun badan tubuhnya. Kiri kanan. Misteri Jam 12. Yang ini daripada Kak Ayu Masyita katanya. Assalamualaikum Dek Casey. Waalaikumsalam Kak Ayu. Ni Kak Ayu di sini, penggemar MJ12 dari Bandar Datuk On. Suka sangat dengar rancangan Casey. Itulah, tapi pada waktu malam ni kadang-kadang nak dengar segan. Kadang-kadang berani. Kadang-kadang bila dah ada perasaan segan tu, tak jadilah dengar. Pagi je lah sambung. Tapi kadang-kadang bila buka YouTube, tak ada update, sedih pula. Terlepas kisah-kisah semalam. Update lah YouTube tiap-tiap hari. Best, boleh kakak dengar kalau terlepas. Bukan tak boleh kak sebenarnya kadang-kadang ni makan masa lah. Ya, dia nak kena, kalau upload YouTube ni, antara kalau saya buat live ni, saya nak kena standby nak kena buka kamera stand, nak kena pasang kamera, nak kena buka mixer, nak kena taruh kabel, banyak kerja ni. Jadi kadang-kadang memang tak sempat lah, sebab sebelum ni saya sedang tengok email, cari email kan. Yang sempat saya akan cuba buat lah. Sebab tu ada kalanya ada Facebook live, ada kalanya tidak. Okey, terima kasih pada Kak Ayu. Kak Ayu nak berkongsi pengalaman, berkongsi kisah yang pernah terjadi. Dan Casey, Kak Ayu dengan suami 2 orang pernah pergi tahu Casey. Ini memang terjadi benar-benar. Kak Ayu bilang orang ramai yang akan rasa macam tak percaya. Tapi antara orang yang percaya, cerita Kak Ayu adalah kakak Ayu, kakak kepada kakak, kakak kepada kakak. Jadi kakak Kak Ayu yang percaya tentang kejadian ini. Jadi apa kejadian yang diceritakan oleh Kak Ayu ni? Inilah yang saya nak kongsi dengan anda. Saudara ingat, MJ12 hanya sekadar pandai semua. Misteri Jam 12. Okey saudara, kisah Kak Ayu bagaimana? Apakah pengalaman yang diceritakan? Kak Ayu kata di sini pengalamannya bersama dengan suami pernah pergi ke satu tempat ni. Saya akan kongsi anda tempat apa yang dimaksudkan, untuk makan dan berehat seketika. Tempat yang dimaksudkan adalah R&R. Apa dimaksudkan dengan R&R? Mungkin pendengar-pendengar dari Malaysia boleh komen di bawah gambar yang saya upload di Facebook dan Instagram Ria. R&R, apakah R&R? Kak Ayu berkongsi kakak dengan suami pernah pergi ke sebuah R&R di Lebuh Raya ni, ada tempat rehat. R&R ni kakak pergi dengan suami memandu masuk dalam, letak kenderaan dekat tepi. Kakak dengan suami jalan, duduk depan sebuah gerai. Kami memesan minuman, Casey. Pada malam tu memesan minuman. Minuman datang, kami memesan minuman belum datang, belum sampai. Kakak dengan suami masih berbual-bual lah. Dan tiba-tiba kakak tanya pada suami, "Bang, ni R&R kat mana ni bang?" Suami tanya kenapa. Kakak cakap, anak-anak tanya, "Dekat mana bu?" Dengan ayah. Saya cakap dengan budak-budak, dekat R&R. R&R mana? "Oh, entah, abang main masuk je, abang tak tahu kat mana ni," kata suami kakak. Kakak baru perasan, Casey, dekat R&R ni yang duduk cuma kita berdua je. Tempat R&R ni kecil, dia bukan R&R yang besar. Ya, masuk dalam ni dia cuma ada tandas, ruang solat, kemudian ada dalam beberapa gerai sajalah. Dan yang buka pada waktu itu hanya gerai minuman. Yang lain semua dah tutup, seolah-olah tidak lagi beroperasi. Kakak tengok gerai sebelah tu dah tutup, Casey. Ya, papan tanda pun tak ada,
periuk, pinggan mangkuk pun tak ada. Seolah-olah tanda-tanda gerai-gerai sini dah tutup. Jadi tengok, bang, kat sini cuma kedai air je ada Suami pun toleh kata, tak ya juga Tak apalah, saya pun dah apa ni, mengantuk ni nak minum kopi ni. Mana pula minuman saya tak sampai-sampai. Jadi bila toleh, gerai minuman ni paling ujung tau, sebelah ujung. Jadi kita duduk ni memandang ke arah jalan raya. Memandang ke arah jalan raya. Sebelah kiri paling ujung gerai minuman. Dah pesan tadi tau. Suami jalan pergi dekat gerai tu. Suami kata, minta kopi 1, teh 1. Suami pun patah balik duduk. Di kemudian duduk dengan kakak dengan suami. Kakak tengok gerai minum makanan dah tutup, dah tak ada lagi. Tunggu minuman tak sampai-sampai. Kakak toleh tengok gerai minuman dari jauh ni, tengok, bang, abang dah order air belum? Dah tadi, dah cakap dengan budak tu. Bang, abang tengok kedai tu bang. Tu gerai minuman kan? Tu tutup lah bang. Suami toleh. Suami tengok, tadi abang jalan depan kedai tu, buka tau, nampak ada orang letak air, tengah buat air, ada peti ais. Ni tempat mana ni? Kita toleh tengok buat kali kedua. Casey, semua gerai-gerai di situ dah tutup. Kawasan tu sebenarnya R&R ni dah tutup, Casey. Kata Kak Ayu, dah tutup. Kakak dengan suami, bang, jalan bang, jalan bang. Suami berdiri. Suami mula baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Bang, jalan bang, saya takut lah bang. Suami pun jalan sampai dekat kereta. Bila sampai dekat kereta, kami baru dapat lihat kawasan itu, kawasan R&R ni sebenarnya dah tutup dah, Casey. Suami masuk, suami tak perasan. Dan suami boleh pesan minuman. Suami cakap nampak orang tengah buat air dekat gerai minuman tu. Casey, dah tutup, Casey. Sebab itulah suami dengan kakak tak pernah pergi tempat R&R ni. Dan kita pun tak tahu dekat mana. Misteri Jam 12. Okey saudara, kita akan teruskan berkongsi pengalaman yang ini. Datangnya daripada Saiful, berkongsi katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya Saiful, saya ini pernah membeli angklung, set angklung saya beli dari Bandung, Indonesia. Tapi ini mini angklung saya beli, mini angklung bawa balik rumah. Saya letak barang-barang tu dekat bilik lah. Saya ada satu bilik ni bilik dipanggil entertainment room. Dekat situ kita akan menonton movie, kita akan main game, menyanyi karaoke. Saya ni adalah seorang penggemar untuk buat muzik. Jadi situ juga saya akan rakam lagu-lagu yang saya rekod sendiri, buat sendiri dengan kawan-kawan, kata Saiful. Jadi angklung ni, mini angklung, saya letakkanlah dalam koleksi. Memang saya dah lama nak cari angklung. Dan apa yang terjadi pada satu malam tu, saya dengan isteri dekat dalam bilik, dan saya dengan isteri boleh dengar bilik sebelah, dia panggil entertainment room, dengar ada bunyi orang bermain angklung. Kami tak ada anak, Casey. Saya dengan isteri saja. Dah berumah tangga 5 tahun, belum dikurniakan rezeki. Dan dalam rumah tu tidak ada orang lain kecuali kami berdua. Tapi dengar dekat sebelah bunyi orang main angklung. Isteri saya yang tegur dulu. Isteri kata, bang, siapa main angklung bang? Saya pun teringat, saya dengar bunyi orang main angklung. Saya berdiri, Casey, berjalan menuju ke arah bilik sebelah. Saya buka pintu bilik. Angklung tu semua tersusun rapi. Dia ada angklung holder tau. Semua tergantung lah, macam tersusun rapi tak? Saya masuk balik. Mungkin agaknya sebabnya tadi saya bermain dengan angklung, kemungkinan bunyi muzik angklung tu masih terngiang-ngiang lah. Kadang-kadang kan ada panggil macam last song syndrome, macam tu lah. Jadi saya kata pada isteri, tak adalah, tadi abang main angklung, mungkin agaknya sampai sekarang lah terdengar bunyinya. Jadi okeylah, kita pun duduk berbual. Isteri saya pun dah tidur. Saya pun tengok, okeylah, saya pun nak tidur. Bila saya baru nak pejamkan mata, isteri saya dah tidur dulu. Sebelum ni saya tengah baring ni, tengah check email kerja lah untuk besok. Jadi tengah check, isteri dah tidur. Saya pun okeylah, nak tidur lah, letak handphone tepi. Baru nak pejam mata, bunyi orang main angklung dekat sebelah. Casey, saya bangun sekali lagi.
Saya pergi bilik sebelah, saya tengok angklung ni saya letak semua cantik tu dekat atas angklung holder. Dia akan tersusun rapi, daripada saiz besar turun sampai saiz kecil. Salah satu angklung macam ada orang angkat dan letak, kemudian dia hayun, dia swing, macam dia bergerak sedikit tau. Saya buka pintu, buka lampu, saya nampak satu angklung tu bergerak depan mata saya. Malam tu saya biarkan bilik sebelah terang. Masuk bilik saya, tutup pintu. Saya tak nak beritahu isteri apa yang saya nampak, sebab isteri saya akan takut. Esok pagi saya ambil angklung tu semua, masuk dalam kotak. Kemudian saya buang angklung tu dekat belakang rumah. Saya tak tahu, tapi angklung tu memang menyeramkan. Isteri tanya, "Bang, mana angklung?" Saya cuma kata, "Oh, kawan pinjam." Padahal saya dah buang. Misteri Jam 12. Okey, terima kasih pada teman-teman yang message katanya ni Kak Mas, KC R&R maksudnya adalah rehat dan rawat. Oh, baru tahu Saya ingatkan rehat dan relax Terima kasih pada Kak Mas dari JB. Ini katanya di sini daripada pengirim kita. Selamat malam KC. Selamat malam. Selamat bertugas. KC, episod kedua nasi tangas tak ada ke? Sedap dengan KC berdialog. Best. Penggemar setia dari Amir Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Indonesia. Kalau ada, adalah kita tengoklah. Kalau pengirim kirimkan kisah yang menarik, barulah. Ada kalanya dialog-dialog tu pun saya akan cuba tambah sedikit lah supaya menambahkan keseraman cerita tu. Jalan cerita tetap sama, cuma saya tambahkan perbualan tu sedikit lah, supaya dia ada yang tulis dialog tu macam tak lengkap lah, ya. Jadi semoga semua terhibur lah. Yang penting MJ12 hanya sekadar hiburan, jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar. Baik, kita akan terus berkongsi kisah selanjutnya. Yang ini datangnya daripada Nuraini Isnin. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya Nuraini. Saya nak berkongsi pengalaman saya dan saya nak juga tanya soalan pada KC dan para penggemar Misteri Jam 12. Nuraini bertanya soalan berikut ini. Mungkin ada yang boleh jawab. Apa akan KC buat kalau KC dengar bunyi suara orang minta tolong pada waktu malam? Ini berlaku pada saya. Malam tu saya dari rumah bersama dengan adik perempuan saya, kata Nuraini, pergi ke restoran makanan segera terletak di Jurong. Jadi saya kena lalu dekat kawasan Jurong Lake tau. Dari rumah saya kena nyebrang jalan. Dekat sini ada Jurong Lake. Jurong Lake tu saya kena nyebrang dengan adik saya. Kemudian daripada Jurong Lake tu ada laluan, saya lalu, boleh masuk dan barulah tembus dekat satu jalan, dan dekat situ ada restoran makanan segera yang popular lah. Ramai pernah buat ramai pernah pergi, pernah buat. Saya terbaca mesej Kak Nana Sarina katanya bila nak buat luar konti buat live luar konti. Itulah, nanti kita akan discuss pasal tu. Dan kata Nuraini, tengah jalan dengan adik ni, ya, time pergi okey, sebab dah biasa KC selalu lalu dekat kawasan Jurong Lake. Beli makanan, on the way balik tu tengah jalan sambil tangan ada makanan plastik tu. Saya tengah makan aiskrim, adik saya pun tengah makan aiskrim, tengah jalan-jalan. Tiba-tiba dekat Seleko nak pusing pergi pulang ke rumah saya, dah masuk dekat kawasan Jurong Lake. Saya dengan adik dengar suara orang minta tolong. Anda bayangkan saya kasih situasi. Ini terjadi pada waktu malam dekat kawasan Jurong Lake lah, Tasik Jurong. Tengah jalan dengan adik dua orang, time waktu nak balik, dengar suara orang minta tolong. KC,
Saya tahu itu bukan manusia, ya. Tapi kemungkinan orang minta tolong. Saya dengan adik saya toleh sekali saja tengok belakang, kita cuba cari dari mana datang sumber suara tu. Kita tidak pasti. Tiba-tiba bulu rumah meremang, adik saya terus kata, adik saya panggil saya Jaja, kata, Jaja, lari. Kata adik saya, Casey. Dia pekik, kata, Jaja, lari. Saya pun lari, lintang bukang saya lari. Dan saya putoleh belakang, saya tengok tak nampak apa-apa. Apa yang adik saya cakap lari-lari ni? Sampailah kita dah jembrang jalan, dah tenang sikit. Tercungap-cungap nafas saya tanya, adik, apa ni? Adik saya cakap, dia dengan saya tengah berdiri, kan? Waktu tu terdengar suara orang minta tolong. Kita pun tengok kiri, tengah scan lah, kiri, kanan, cari mana datang suara ni. Dekat bahu sebelah kanan adik saya, dia boleh rasa ada orang pegang. Bila dia menjeling tengok bahu dia, dia ternampak tangan orang pegang bahu dia. Misteri Jam 12. Okey, terima kasih kepada anda yang sedang mendengar sambil tu memantau Facebook dan Instagram kami. Saya ada upload satu poster. Yang ini poster yang dikongsi sama adalah poster perhentian bas. Perhentian bas ni wujud di Singapura, saudara. Ya, ini bus stop ni wujud. Saya pernah pergi bus stop dan gambar ni saya yang petik. Kalau korang nak tahu. Jadi, kalau anda balik dekat bus stop ni, belakang bus stop ni adalah kubur. Ya, tapak tanah perkuburan. Awak balik terpaksa duduk dekat bus stop perhentian bas ni. Apa yang kena anda buat? Dengar lagu? Dengar surah? Ataupun terpaksalah kena tunggu dekat bus stop ni. Mungkin solusi untuk kurangkan rasa takut. Kejap lagi Casey akan simak kiriman-kiriman komen-komen anda. Dan terima kasih juga pada anda yang ada di Facebook DJ Casey. Saya tak muat naikkan poster, tapi saya muat naikkan video saya berjoget. Terima kasih juga pada anda. Antaranya kita ada Bobby Luciano. Okey, terima kasih pada Bobby Luciano yang komen. Mujahid Zulia, ya, katanya Arenal tu tempat rehat dekat tepi highway. Ya, terima kasih. Razmi Risa, ni kes dah tak ada kerja lain Casey. Ini joget ni, saya buat joget ni. Ini joget mengurangkan rasa seram. Jadi kita akan sambung satu lagi kisah sebelum saya berehat seketika. Yang ini datangnya daripada pengirim kita yang kirimkan melalui voice note. Kalau ada di sini saya cuba ketengahkan dalam Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Hai, Assalamualaikum. Selamat malam Casey. Saya Saiful dari Kelang. Saya nak berkongsi cerita. Kisah ni berlaku pada tahun 1999 dekat kawasan perumahan. Cerita dia mula macam ni. Pada malam tu dalam anggaran pukul 8, saya dengan sahabat saya ajak pergi ke pasaraya. Daripada taman saya nak ke pasaraya tu ambil masa dalam 20 minit. Masa tu saya ni muda lagi lah, balasan tahun kan. Naik basikal. Saya pegang handle, dia ke basikal. Maknanya saya kiri lah ke basikal tu. Sampai ke pasaraya tu, selesai beli barang, masa nak balik tu lah terjadi peristiwa seram ni. Sebab taman yang kita orang duduk tu, dia taman tu baru lagi lah. Sebab perumahan baru dan ada jalan, sepanjang jalan tu macam 3 km panjang jalannya.
Kiri kanan jalan tu penuh orang buang sampah. Tapi sepanjang perjalanan 3 kilometer jalan tu, ada perumahan dah siap, ada perumahan yang tengah nak naik, selang lagi perumahan yang belum siap, selang tak ada tanah lapang sebelum jumpa simpang ke perumahan kita orang lah. Kisahnya, selepas kita orang balik daripada pasar raya tu, lalulah jalan tu memang gelap, tak ada lampu. Kalau ada lampu pun cuma taman yang first ada taman, adalah lampu sedikit. Lepas tu taman perumahan yang tengah nak naik, situ gelap. Ada satu pintu gerbang yang selalu lori masuk keluar, dan sebelahnya baru ada taman perumahan. Situ ada lampu. Macam belah ke kiri hutan, pokok getah, pokok kelapa sawit. Masa kita orang nak jalan tu Casey, saya tengah pegang handle ni, kawan saya tengah kayu. Mana satu basikal, saya duduk kat batang besi Wisconsin Mountain tu, dan saya pegang handle, dia kayu, duduk sembang. Lalu perumahan yang ada lampu, lepas tu tak ada. Lepas tu lalu depan perumahan yang tengah nak naik, member pandang sebelah, ada kat betul-betul pintu gerbang perumahan baru tu. Lembu lah, sebab lampak macam lembu lah, warna putih, lembu lah. Saya pun toleh, bukanlah orang. Sebab apa dia? Dari tadi memang nampak dia tengah bongkok, sebiji macam lembu. Sebab kawasan tu penuh adalah lembu-lembu India dulu ada bela lembu lah kawasan-kawasan itu kan. So kita orang sangkakan lembu lah, tapi memang dia nampak lembu lah. Saya pun pandang, tak adalah orang. Sebab apa? Daripada bentuk lembu, dia berdiri, dia bangun. Daripada dia bentuk lembu tu, dia bangun straight tegak. Saya pun kata, orang lah. Okeylah, saya kata orang, kita jalan ke depan. Dah lepas daripada perumahan yang tengah nak buat tu, member pun pergi rajin. Dia pergi toleh. Dia toleh, pandang, tengok makhluk tu, zup, berdesuk masuk dalam hutan. Apalagi saya berdua ni takut. Sampai perumahan yang ketiga ni yang ada lampu tu, kita masuk dalam, tunggu sebiji kereta. Ada tak lalu? Tunggulah, tunggu. Ada sebiji kereta nak lalu. Cepat-cepat kita keluar pada perumahan tu, kita jalan depan, kereta tu biar duduk belakang kita orang. Sampailah kita kayu laju, saya pegang handle. Sampai perumahan, balik rumah, mencungak tu mak member tanya, "Engkau dah kenapa?" Nantilah kita orang cerita. Lepas tu dah reda bercerita, tak ada, tadi masa balik daripada pasar raya ni, lalu dekat perumahan tu, ingatkan lembu, tiba-tiba jadi orang masuk hutan. Tu yang tercungap-cungap tu. Saya tak tahulah situasi, tapi memang keadaan masa tu Yalah, bayangkan kiri kanan hutan, sepanjang perjalanan tu sampah, orang lah suka buang sampah. Kawasan tu jadi kotor lah. So memang tempat permainan makhluk-makhluk ni kan, suka tempat kotor. Selang seminggu ni cerita saya pun dah habis. Takat tu lah ternampak makhluk, ingatkan lembu, rupanya bukan lembu, rupanya makhluk jin. Selang seminggu, adalah ini yang kawan saya lah, selang seminggu dia pergi buang sampah dekat kawasan tu lah, maghrib. Tahu-tahu je balik rumah demam. Tanya-tanya kenapa, tak ada ni sama. Dia pergi buang sampah, sekali dia nampak keranda terbang. Lepas keranda terbang tu dia nampak kepala. Tahu dia demam seminggu. Itulah kisah saya, guys. Terima kasih. Assalamualaikum pada peminat-peminat MJ12. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat malam. Saudara, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia. Mungkin ada yang dah
Biasalah Tapi esok hari Sabtu ini dah Sabtu Jadi bermakna ni ramai sedang berada di luar. Ini kiriman daripada saya terima daripada Wan Farid. Casey, shout out to all my boys. Saya dan juga anak-anak saudara saya semua dalam van Casey sedang pusing-pusing sambil dengar MJ12. Kita nak adventure malam ni, nak bawa dorang pergi lalu kawasan Kranji. Lepas tu lalu depan New Tiu biar dorang takut. MJ12 is the best. Kalau boleh malam ni extend sampai pukul 3 pagi. Thanks. Thanks but not thanks. No thanks. Itu kiriman-kiriman yang saya terima. Dan di Facebook, di Instagram, terima kasih pada anda yang dah pun masuk gelanggang. Antaranya di Instagram, biasa tengok ini Instagram KC Media Corp. Kita ada Iskandar LFC, Hani Istik. Kalau saya ada duduk dekat bus stop macam ni, saya akan on surah Al-Baqarah maximum volume. Salam dari Finland. Arif Baha katanya, kalau baca ayat suci tak hilang rasa gugup dan takut bila terpaksa tunggu dekat bus stop ni. Second, cara saya akan buka phone dan main PUBG. Wow, main PUBG saya pun boleh join Aidil Fahmi, burung tiung makan betik, belah pun cantik. Tak ada pilihan, kena tunggu bus stop dekat situ juga kita juga ada teman-teman pendengar kita daripada Surabaya, Indonesia. Namanya APHRODYTAAP. Susah betul nak sebut nama Instagram teman kita ni. Tak tahulah, bunyinya macam Rodita. Ya, macam itulah. Anthony Wijaya katanya, kalau terperangkap di perhentian bas seperti ini, aku akan main catur, Casey. Main catur sama siapa? Ibu Ibnu Sina Blood Brothers, location di Jeju Island, Korea. Wow, sedang bercuti ke? Indiana Zones, lari lah, terus berlari. Itu antaranya. Kita ada teman kita N3Y44HTAN Niatan, tak tahulah ini apa pun nama Instagram ni. Tengah dengan MJ12 dengan suami tercinta. Pelik kan, pregnant gini tetap dengar. Okeylah kalau kita anggap semua sekadar hiburan, bolehlah. Yang penting sekali kalau terkeluar suara-suara yang menyeramkan tu, bolehlah perlahankan suara radio. Takut nanti terperanjat pula. Jadi anda boleh hubungi saya untuk berkongsi kisah misteri dan saya akan bacakan beberapa lagi kisah. Dan ada juga yang masuk ni, ada beberapa kisah saya tengok tentang R&R, rehat dan rawat. Kan dah tahu, akan saya kongsi. Ini cakap tentang R&R tadi, ada beberapa kiriman baru masuk ni dan saya rasa sesuai untuk saya bacakan sebentar saja nanti. Daripada Kak Nana Sarina katanya, Casey bila nak buat luar konti MJ12, pergi tempat-tempat seram, best tau, jalan terus, jangan putar lagu. Sebenarnya MJ12 luar konti ni saya hanya boleh buat kalau ada kru. Saya ni one man crew, semua buat sendiri. Jadi kalau nak minta bantuan orang tu, kena tengoklah orang-orang lain, kawan-kawan kita, siapa yang ada masa terluang. Kalau saya keluar seorang, selalunya bos tak kasih lah. Bos akan cakap, ini keselamatan ni. Jadi 6911897 ataupun boleh kirimkan voice note melalui aplikasi WhatsApp +65 9786 8464. Yang ini pengalaman yang saya terima datangnya daripada Abdillah. Berkongsi pengalaman. Kata Abdillah, ini berlaku, saya tidur dekat dalam kereta, Casey. Sedang memandu, saya rasa mengantuk, saya tunggu berhentikan kenderaan di tepi bus stop. Dan ini terjadi, kalau tak silap saya, pukul 1 pagi dekat bus stop di kawasan Jurong. Sama ni, banyak hari ni kisah-kisah Jurong. Jadi di bus stop, katanya Abdillah, saya tengah baring dekat dalam kereta dekat bus stop. Entah macam mana saya boleh terbangun daripada tidur saya. Dekat belakang ada orang duduk, Casey. I'm not joking, saya bukan bermain-main, buat-buat cerita. Tengah baring ni, tengah tidur ni, saya kerusi driver seat tu saya baringkan lah. Jadi tengah baring, saya pun lelapkan mata. Dan dalam tidur saya ni, saya mimpi yang dalam kereta saya ni, dekat tempat duduk belakang, ada perempuan duduk, Casey. Dan saya terbangun sebab terperanjat. Apabila tengah tidur tu, saya toleh belakang, nampak ada orang duduk.
Bila saya tersadar ni, saya macam Astaghfirullahalazim, astagfirullah. Entah macam mana, saya rasa macam waktu realiti tu dah bangun, dah buka mata ni, saya pun menjeling. Saya tak toleh belakang, saya hanya sedikit telingan kepala saya dan menjeling dekat belakang saya, betul-betul dekat belakang saya, bukan sebelah kiri, bukan dekat tengah, tempat belakang driver seat. Saya perasan ada orang tengah duduk. Waktu tu saya terus tak naikkan kerusi, saya buka pintu, saya keluar dan berdiri depan kenderaan saya. Saya tengok dalam kenderaan, saya tenung kiri kanan. Tadi rasa macam ada orang, Kisi. Memang tak ada orang. Bila dah dekat luar, Kisi, dah berada dekat luar di salah sebuah bus stop dekat kawasan Jurong, saya rasa meremang pula dekat luar. Tiba-tiba bau harum, bau bunga cempaka, Kisi. Saya masuk balik kereta, tegakkan tempat duduk, saya hidupkan enjin. Sebab tadi bila saya tidur, enjin saya matikan, saya turunkan tingkap, hidupkan enjin dan saya terus beredar daripada kawasan tu. Saya yakin yang saya mimpi dan saya yakin juga yang saya terperasan ada sesuatu, ada sesuatu di belakang saya. Assalamualaikum Kasih. Saya Muhammad Zaki dari Johor Bahru, Pelangi Indah. Saya nak bercerita tentang kisah harta karun milik moyang saya dulu. Begini Kasih, saya ringkaskanlah ceritanya. Arwah atuk saya ni dulu ada simpan harta karun tau, di Masjid Tanah Melaka. Jadi masa tu saya kecil lah, saya ingat lagi sikit lah. Kecil tu bukan berarti baby lah. Saya dan keluarga semua, arwah bapak saya ni panggil traktor tau untuk korekkan tanah tu lah. Ingat niat dengan niat nak ambil harta pusaka tu lah. Tapi korek je patah, korek patah traktor tu. Dan lepas tu macam-macam bomoh lah bapak saya panggil. Memang semua tak berjaya. Akhirnya ada satu hari tu bomoh dari Johor jugalah, bomoh perempuan. Dia berdialog lah dengan jin yang menjaga harta pusaka tu kan, dia tanah Melaka tu. Dia kata dia boleh kasih harta tu, tapi dia nak salah seorang anak. Jadi arwah bapak saya ni dengan mak saya ni tak setuju lah. Tapi ada satu malam tu dekat rumah lama saya, Kampung Ubi, Johor Bahru, kita ada ternampak lah macam seorang puteri lah depan pintu rumah. Dia muncul, lepas tu dia gaib hilang. Itu sajalah Kasih cerita dia. Tak seram sangat lah, sekadar perkongsian saja. Assalamualaikum Kasih, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih pada Zaki yang berkongsi kisah misteri. Yang ini daripada penggemar MJ12, Abang Lori Sayu, Abil Kulai. Assalamualaikum Kasih, saya Abil Kulai. Ingin berkongsi kisah pada malam ni pada rakan-rakan geng momok, geng Lori Sayu Singapura. Apa yang saya ingin kongsikan pada malam ni ringkas dan juga simple. Ia telah diceritakan oleh rakan saya Nik dan juga Subah. Kisahnya begini. Sewaktu rakan saya pulang daripada kerja, diorang ni balik pagi, pukul 4-5 pagi. Biasalah Kasih bawa Lori Sayu. Nik ni satu motor dengan Subah tumpang Nik. Dia kalau balik kerja, dia naik satu motor. Memang gelap. Kilang dia di hujung kampung, tak ada lampu jalan. Kalau balik memang diorang naik motor lah, sebab Subah tak ada motor. Apa yang berlaku masa balik Kasih, hari macam biasa, si Nik bawa motor, Subah duduk belakang. Subah cerita dia naik motor 2 orang, tapi dia rasa macam 3 orang, macam lagi seorang duduk belakang. Sebab apa dia cakap macam itu? Sebab Subah rasa ada tangan yang memegang pinggang, dan dia rasa macam ada rambut panjang kena kat muka. Jadi Subah tak tengok belakang, dia takut. Jadi dia cakap dengan Nik, cepat Nik, laju sikit Nik. Terus Nik bawa laju hinggalah tempat terang. Dan alhamdulillah sekali tak ada apa yang berlaku. Itu je lah kisah yang saya ingin kongsikan pada malam ni kepada kamu pendengar dan juga geng-geng momok dan juga Lori Sayu Singapura daripada Abil Kulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pada Abil Kulai, geng Lori Sayu. Serang tugas kalau memandu lori masuk Singapura ni, satunya kalau nak beratur panjang, penat menunggu
Tapi tak apalah, mencari rezeki yang halal bukan satu perkara yang mudah, saudara. Assalamualaikum dan selamat malam pada DJ champion kita, DJ KC. Nama saya Syarul dari Teluk Belanga. Saya nak ceritakan pengalaman saya beberapa hari yang lepas. Ni cerita ni disampaikan oleh kawan rakan saya sendirilah. Macam saya tahu, saya dah banyak kali hantar cerita ni. Saya ni bertugas sebagai juru latih untuk pemandu-pemandu Angkatan Tentera Singapura. Beberapa hari yang lepas ni saya ingat kalau saya ceritakan, kita baru balik pada hutan lah, daripada latihan di hutan. Jadi kawan saya ni dia dah tengah malam, pukul 9 lebih malam kita habis latihan dan kita semua nak balik ke pejabat lah di salah satu camp di Singapura yang saya tak nak cakap. Yang mana tahu, yang tak tahu. Kalau saya ceritakan ni, yang mana tu dia nak kunci pagar hutan tu. Dia nak kunci pagar hutan tu sekali dia dengan gerakan saya, 2 orang ni lah. Dia dah kunci tau. Kali tu dia dah kunci. Terus tiba-tiba dia tunggu besar tu, tiba-tiba dia cakap, dia toleh ke belakang, dia nak jalan balik tu. Sekali tu dia kata itu pagar tu terbuka sendiri lah, sedangkan dia dah kunci dia. Terus dia kata, ni dia cakap dengan kawan saya lah, kau nampak aku dah kunci tau, tapi ni sekarang dia terbuka balik. So kawan saya pun dua-dua dah menggelabah kan. Dia kata, tolong janganlah kacau, kita nak balik ni, dah malam ni. Jangan kacau, kau nak kacau orang lain, tak mau kacau lah kita ni. Jangan ikut kita balik kau tuduh sini diam. Tu dia kunci dia sekali lagi. Dia kunci, waktu dia tengok, dia pastikan untuk berapa saat tu. Okey dah, jom kita balik. Tu lah misteri juga tu. Misteri memang orang kata tempat ni memang betul lah dihuni lah orang kata. Saya tak nak cakap lah dekat mana, yang mana tahulah kan. Itu sajalah kisah saya, KC. Terima kasih dah, selamat malam Cik KC, saya nak tanya satu soalan kalau KC nak kru dan adventure, panggil saya lah kalau boleh. Dah lah. Selamat malam dan selamat bertugas pada DJ kita, DJ KC. Terima kasih pada brother kita. Wow, nak cari kru saya kalau cari kru tak boleh nak ada bajet mana boleh panggil orang kerja free. Tengoklah satu hari nanti kalau saya dah ada syarikat produksi sendiri ke, bolehlah. Baik, terima kasih pada anda yang berkongsi kisah. Yang lain boleh cuba tembus bilik siaran di 669-11897. Ini kiriman ada saya terima beberapa lagi kiriman. Nur Ali katanya, KC, Pak Radin mana? Senyap je. Saya rindu dengan suara Pak Radin. Suka dengan kisah-kisah yang dikongsi sama. Walaupun Pak Radin kadang-kadang cerita ni dia suka ulang-ulang, tapi ada pengajaran. Itu dia. Ini pun sama. Kak Azura tanya, KC mana Pak Radin? Rindu dengan dia. Kalau Pak Radin dengar, telefon lah. Wah, Pak Radin pun ada peminat. Ron Ahmad berkongsi pengalaman. Ini berlaku ketika saya menetap di sebuah hotel di Kuala Lumpur. Waktu itu saya bercuti seorang diri, KC. Bercuti ke Kuala Lumpur. Sebenarnya dah merancang nak bercuti dengan sahabat rapat saya. Tapi ada kecemasan, dia terpaksa batalkan. Dan saya pun dah tempah hotel. Jadi terpaksalah, dah tempah flight. Terpaksa saya pergilah. Kalau tidak nanti rugi. Saya pergi bercuti seorang diri. Ini pertama kali saya pergi cuti, tak ada orang. Selalunya dengan kawan ataupun dengan keluarga. Ni seorang diri. Sampai dekat bilik hotel. Hotel ni betul-betul berdekatan dengan sebuah penjara di Kuala Lumpur. Daripada bilik hotel saya boleh nampak penjara ni. Saya sebabnya tinggal bilik hotel saya tingkat atas, tingkat paling atas, dan daripada tingkat atas tu boleh nampak penjara hotel ataupun penjara dari hotel. Dan sekarang ni penjara tu dah tak ada lagi lah, KC. Dengar-dengar khabar nak dirobohkan kalau tak silap saya. Tapi waktu saya pergi, walaupun penjara ni tidak lagi beroperasi, masih boleh lihat penjara tu yang mana dah pun dikepung, ditutup lah daripada orang awam. Saya waktu tu sedang berdiri pada waktu malam. Selepas saya makan malam dekat dalam bilik hotel saya pergi dekat tingkap ni. Saya nak tengok lah pemandangan Kuala Lumpur yang cantik. Jadi saya berdiri dekat tingkap. Saya terpandang tau, daripada nak tengok kawasan pemandangan Kuala Lumpur ni, sebab saya tingkap paling tinggi, saya tunduk ke bawah, ternampak pudu penjara di Kuala Lumpur. Saya terperasan dekat dalam tu
saya nampak ada orang tengah jalan, Casey. Saya nampak ada orang jauh ni. Saya tak tahulah lelaki ke perempuan, tapi saya nampak orang tengah jalan dalam penjara yang dah pun terbengkalai dan dah tidak lagi beroperasi. Siapa yang tengah jalan tu? Jadi saat saya ternampak ada benda orang tengah jalan dekat bawah tu, saya terus rasa macam tak sedar hati. Saya tutuplah langsir, ya, tutup tingkap dengan langsir. Saya tutup, saya naik atas katil balik, saya keluarkan handphone, saya message lah itu keluarga saya yang ada di Singapura. Jadi apa yang berlaku, pengalaman saya ni, tengah duduk message ni, tiba-tiba mak saya telefon lah. Dia tanya, kat mana, buat apa? Saya cakap dalam bilik hotel, tengah duduk rehat, tadi dah makan dah. Jadi mak saya ajak berbual sekejap. Saya pun bercerita dengan mak saya lah. Tengah berbual-bual, tiba-tiba mak saya cakap, pergilah buka pintu tu. Mak saya cakap tau, pergilah buka pintu tu. Tak ada, dari tadi aku dengar orang ketuk pintu. Pergilah buka pintu. Saya langsung tak dengar bunyi orang ketuk pintu, tapi mak saya kata dia boleh dengar bunyi orang ketuk pintu. Saya pun rasa, mana ada orang ketuk pintu? Mak dengar kat mana? Rumah mak kan? Rumah mak tak? Mak saya cakap lah. Saya cakap pada mak saya. Dan kemudian mak saya tengok, tak adalah, rumah aku tak ada orang ketuk pintu lah. Aku dengar daripada kau ni, pergi buka pintu lah. Bising lah ketuk-ketuk tu, apa orang ni nak ni? Jadi saya pun cakap, mak, siapa yang nak datang bilik saya kat hotel ni, mak? Aku dengar tau orang ketuk-ketuk. Tak apalah, sudah. Aku dah nak tidur, kata mak saya. Dia pun letak telefon. Saya pergilah dekat pintu hotel ni. Saya pergi, saya buka pintu. Memang ternyata tak ada orang lah dekat luar, katanya di sini. Saya patah balik dekat atas katil. Saya duduk atas katil. Tiba-tiba kali ni baru dengar dengan jelas bunyi orang ketuk pintu bilik hotel. Saya terperanjat tau. Bila dengar, saya terperanjat. Jadi saya bangun, saya tengok tenung dekat pintu. Saya pun, who's that? Saya tanya dalam bahasa Inggeris, siapa tu? Who's that? Tak ada orang menyahut. Who's that? Tak ada orang menyahut. Saya berdiri, pergi dekat pintu bilik hotel. Saya buka pintu perlahan-lahan, menjenguk dekat luar. Pun tak ada orang. Mungkin hotel staff yang ketuk pintu lah, untuk buat rundaan keselamatan. Saya tak tahulah, Casey. Saya pun tengok jam, alamak, dah nak pukul 11 lebih malam ni. Saya matikan lampu, matikan TV, tarik selimut, dah nak tidur, Casey. Bila tengah tidur, langsir tadi kan saya tutup. Dia ada langsir sebelah kiri, langsir sebelah kanan. Bila kita tutup dan tak tarik dengan betul, langsir kiri dengan kanan kalau tak tutup rapat, dia ada ruang, ada gap antara langsir ni, boleh nampak luar tingkap. Saya tengah baring memandang ke arah tingkap dan saya perasan langsir tu tak tutup rapat. Tapi saya nampak, Casey, dekat luar tu, bilik hotel saya tingkat paling tinggi. Saya nampak dekat luar macam ada orang sedang terapung-apung, tengah tengok saya senyum. Casey, waktu tu saya dah tak tahu nak buat apa. Saya bangun, buka lampu tandas, lampu ruang ruang solik, lampu tepi katil, lampu main light, semua lampu saya nyalakan. Saya duduk dan saya pergi dekat tingkap tu. Saya baca bismillah. Saya tarik langsir. Sememangnya, pastinya dekat luar tu memang tak ada benda. Pertama kali cuti seorang diri, perkara semua ini boleh berlaku pada saya. Bayangkan. Sekian, terima kasih. Misteri Jam 12. Hello, selamat pagi. Siapa tu? Hello. Halo, Casey, apa kabar, Paraden? Wah, Paraden macam umur Ya, ini berapa hari ada kurang sehat lah. Jadi kita berehat aja. Ni ada orang tanya, mana Paraden? Rindu lah dengan Paraden. Ya lama. Siapa yang rindu Paraden? Aku lagi. Saya kurang macam saudara ya. Silakan Paraden. Ya, ini paling kita satu case kronik yang teramat sangat. Kasi percaya tak? Ini selalu bukan living couple. Tapi kasi tahu tak, dalam malam misteri ada satu benda gaib yang menggegah isteri orang. Nampak tak? Benda gaib ni kadang-kadang dah tak ada kerja lain ke apa. Isteri orang pun dia nak ceroboh. Bukan dia ceroboh, bukan dia mengganggu, bukan dia nak menceroboh apa-apa. Dia mengganggu waktu di kala malam. Kasi orang kata, bila isteri dia bersendirian, dia kalau suami dia dekat dapur, tak kena bila suami dia keluar dapur ke atau keluar waktu malam, dia nak pergi makan, dia nanti ada benda dia tengah baring, ada orang gegar dia, Kasi. Itu pasal kadang paling cakap,
Alam misteri ni kasi, benda-benda misteri ni selain daripada alam-alam gaib ni, boleh diorang bukan saja dalam hantu, pocong, mereka juga boleh menjiwai orang kata orang yang mereka suka. Kasi ingat apa, alam gaib ni tak ada perasaan feeling, diorang pun dok nonsense juga. Jadi terjadilah. Halo? Hello, jelas Pak Radin suaranya. Jadi sebenarnya Pak dia cakap satu. Jadi apa terjadi? Hari ganti berganti malam. Dia cakap, bang, orang kata abang ada perasaan tak? Abang perasaan juga. Kadang-kadang bila abang tidur, abang kan ada waktu kan, ialah suami isteri ada masa kan, diorang bukan selalu nak bermanja kan, nafkah batin penat kan. Jadi kadang-kadang kenapa bila abang baringan kau macam ada badan kau bergegar tu, abang ingat kau menurun ke, abang ingat ada benda ke, macam kau gelisah tak boleh tidur, tapi kenapa macam badan kau bergegar? Kasi tengok tak, DP gegar tu orang kata kirakan bukan menjejas. Selalu kalau orang gegar badan, katil bergegar kan, katil bergoyang. Tapi ni katil tak bergoyang, badan isteri dia bergoyang, bergegar-gegar orang kata. Dan setiap malam orang kata, dan isteri dia bila pegang je, bang, tengok bang ada tak bergegar. Tapi bila abang tak ada, tengok tak, ini kes kronik alam gaib, orang kata-katakan dia mengganggu bila suami masuk dapur ke, suami buang air besar ke, atau buang air kecil, nanti dia isteri dia. Tapi selalu bila isteri dia tengah melelapkan mata kasi, lepas dia orang dah tidur, dia kacau benda gaib ni kasi, alam isteri ni kasi. Kadang-kadang diorang apabila diorang dah suka, dua yang alam gaib mengganggu seseorang manusia ya. Nombor satu, apabila dia dah minat dengan orang tu, dan nombor dua, ada kebencian dia pada orang tu. Nampak kes kronik tak? Kau dalam kau suka pun kau kacau, kau tak suka pun kau kacau. Ini kan antara negatif positif dia main langgar juga. Jadi terjadilah satu kes kronik yang teramat sangat. Dia kata, abang tak boleh jadi, abang. I rasa mungkin I dah nak kena kesampukkan. Itu tanda-tanda kesampukkan saya kasi. Tanda-tanda kasi orang kesampukkan, dia melalui pandangan mata. Kadang-kadang lagi satu orang lupa tanda-tanda simptom kesampukkan. Pak Lim berkongsi untuk para pendengar. Kita berbuat sendiri. Jangan salah faham, ada masa bila kita berbuat tak ada orang, kita berbuat sendiri tu bukan kerana kita mental stress. Okay, kadang-kadang ada benda gaib tu yang remote control kita sampai kita tak tahu yang kita tu berbuat sendiri. Orang ingat kita dah .com dah sakit otak ke apa, atau .com dah meracau ke, dah kena. Itu pasal simptom alam gaib mengacau orang. Dia menggegar badan, dia kadang-kadang dia boleh bermain di mata. Lagi satu apa tahu, dia boleh bikin kepala kita terteling kanan, terteling kiri. Lagi satu paling kronik, kalau dia kacau perempuan apa tahu, dia tu perempuan ni kan ada masa kan dok romantik. Jadi kalau dia mengganggu perempuan apa tahu, perempuan dah naik apa tahu, bukan naik nafsu, tapi perempuan dah naik macam manja belayan, nanti main ni rambut dia, lemak sayangnya perempuan aku. Dia main-mainkan rambut dia, kadang-kadang ada masa nanti dia mula tersenyum. Dari tersenyum lah .com dah mengilai, baru dia masuk pontianak yang nonsen ni. Alamak, nyanyi kau pontianak apa, kau kata bini orang ke apa. Jadi terjadilah, orang kata bila malam dia gegar. Jadi satu hari suami dia sebut, dia kata, abang cuba masuk bilik, sebunyi bang, abang cuba tengok dia gegar saya tak. Jadi isteri dia action tidur, jadi suami dia mengendap dekat tepi dapur tu, tengok. Kau fikir suami isteri dah jadi macam orang asing. Itu suami isteri kan, tengok dia fikir orang suami nak tak ada kerja pula, suami nak kena mengendap bini isteri siang malam pula. Orang kata padahal itu bini dia yang dia nak jadi peeping tom pula. Abang saya izinkan abang mengendap bang saya. Dia kata kenapa kau nak mengendap kau kan bini aku siang malam nak mengendap kau. Pasal sekali dia cakap, orang kata dia bang cuba tengok, abang cuba ambil gambar. Jadi tengok kemudahan ciptaan Allah Ta'ala memberi manusia ni akal. Tengok kamera ni bukan saja boleh snapshot kasi, tapi kamera juga boleh juga orang kata menangkap snapshot itu, apa tahu boleh menangkap apa benda alam lain. Macam 4 saat semua, macam paranormal day. Malah saya aku 4 saat lama tak dengar suara dia. Telefon lah 4 saat. Dia saat ya. Itu pasal bila ke telefon, bila kita snapshot handphone tu, kan boleh nampak spirit. Macam paranormal kan boleh nampak spirit, boleh nampak itu. Dan maka terjadilah, orang kata dia bila dia sembunyi, dia tengok betul lah. Dia kata bang, I action tidur bang, you cuba tengok. Jadi terjadilah benda gegar ke sih. Bergegar-gegar badan dia, baru bini dia kata bang, apa tengok tak bang, badan saya bergegar-gegar ni.
Dia kata, abang ingat kau main-main sama ni kau pegang. Dia kata, nak gurau dengan abang apa baru lepas manja. Apa nak gurau dengan abang gegar-gegar badan saya. Dan akhirnya terjadilah satu kes kronik. Dia panggil Pak Radin. Dan lepas tu baru Pak Radin buat satu pagaran. Dan akhirnya bila malam tidak ada gangguan seorang isteri. Bila nak terlenap mata, diganggu oleh orang benda-benda alam gaib kasi. Jadi alam isteri ni kasi kadang-kadang dia boleh menceroboh rumah tangga bukan kerana dia mengganggu. Dan akhirnya terjadilah kes kronik yang teramat sangat kasi. Itu saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Radin. Ya. Sebut je nama Pak Radin terus timbul. Jadi terima kasih kerana, dan kita doakan semoga Pak Radin cepat sembuh daripada apa jua kurang sihat yang dialami. Baik, Casey undurkan diri. Jumpa anda